Okey, unsur kumpulan 18 ni adalah kumpulan terakhir sekali dalam jadual berkala lah. Kalau kamu tengok dalam jadual berkala yang kamu tengok ni, yang terakhir ni itu adalah kumpulan 18. Kenapa 18 ni kita bincangkan? Sebab dia ada satu sifat yang special lah pada kumpulan 18 ni. Unsur ni terdiri daripada kalau kamu tengok situ, terdiri daripada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon dan organeson. Jadi organeson ni jadi kenapa dia dipanggil kumpulan 18? Dan juga dia ni dikenali sebagai gas adi. Sebab apa? Dia punya sifat yang lengai. Lengai di sini bermaksudnya dia tidak akan bertindak balas dengan mana-mana unsur dah. Dia tak akan bergabung. Contoh sini yang kamu tengok ni, Ar ni argentum ni. Ar tu argentum. Argentum ni adalah emas. Emas ni dia tidak akan bergabung dengan mana-mana unsur dah di atas muka bumi ni. Kamu akan jumpa dia dalam keadaan sifat dia tu tulen. Emas memang sifat dia tulen. Kalau kamu jumpa dia dalam tanah, dia memang tulen. Dia tidak akan bergabung dengan mana-mana unsur. Sebab apa? Sebab dia sudah pun stabil. Okey, saya pernah ajar kamu, saya beritahu kamu bahawa setiap unsur ni dia mesti nak stabil. Dia akan jadikan kat luar dia ni, yang mana elektron dia punya petala akhir ni, petala valence ni akan jadi 8. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8 semua ni kan. Okey, kalau sekiranya dia ni tak cukup, sama ada dia akan terima elektron ataupun dia akan keluarkan elektron. Itu memang sifat semua unsur kan. Jadi sebab itulah kumpulan 18 ni dia agak special sikit, yang mana sifatnya dia ni memang tidak akan bergabung dengan mana-mana kumpulan, mana-mana unsur pun. Okey, kita ulang kaji sedikit lah supaya mana yang tak ingat tu. Saya nak terangkan mengenai sesuatu, bagaimana kita membina rajah, ataupun bila mana kamu tahu sesuatu nombor proton sesuatu atom, macam mana kita nak lukis dia kan. Kan saya pernah ajar pada kamu, contohnya nombor proton dia 8. Jadi kita first kali kita kena buat nukleus di tengah-tengahnya. Kemudian kita buat lukiskan dia punya petala pertama, ni petala pertama kan, dan kita lukiskan dia punya elektron, 2 elektron. Okey, jadi petala pertama ni hanya muat 2 elektron sahaja. 2 elektron sahaja kan. Jadi petala yang seterusnya kamu kena buat lukis. Okey, jadi kamu dah lukiskan elektron 2 sini. 1, 2, jadi 8 tolak 2 sama dengan 6. Jadi kat luar ni kamu kena lukis lagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kat sini saya nak bagi kamu sedikit penerangan. Okey, memang inilah dia rajah atom. Unsur yang kamu ada tu lah. Kalau macam dia punya nombor proton ni 8. Tapi kat sini apa masalahnya? Dia masih lagi belum mencukupi 2 elektron tak cukup kan? Sebab apa? Memang sifat setiap unsur di atas dunia ni memang dia nak stabil. Dia mesti akan distabilkan kan? Kalau tak cukup 8 ni, sama ada dia akan terima daripada orang lain, dia akan terima daripada unsur lain, ataupun dia sendiri akan keluarkan kan, supaya dia kena cukup 8. Tapi dalam masalah ni dia kena terima. Dia yang kena terima. Sebab apa? Untuk menstabilkan elektron valen dia yang terakhir ni. Jadi dia kena terima elektron. Kalau contoh dia hanya kat luar ni hanya ada 1 sahaja kan. Jadi sama ada dia akan kalau dah nak menghampiri 8 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan nak hampir 8, jadi dia akan terimalah. Kalau 7 lah sini 1, dia akan terima lagi. Kalau contohlah di hujung ni macam tu, 1 ada sini, jadi dia akan derma kan. Dia akan dermakan elektron tu. Okey, jadi yang kes kumpulan nombor 8 ni, kumpulan yang ke-18 tu,
Sebab apa? Sebab di hujungnya tu, di hujungnya, okay, ni anggapkan ni nukleus, ini adalah dia punya orbit pertama. Di hujungnya telah pun mencukupi 8. Dia dah 8 dah sini. Jadi dia sudah pun stable. Bila mana dia dah stable, maksudnya dia tak perlu lagi bergabung dengan mana-mana unsur. Sebab itulah dia bersifat lengai, ataupun dia tidak akan bergabung dengan mana-mana unsur, dan dia boleh wujud sebagai diri dia sendiri di dalam dunia ni lah, tanpa bergabung dengan mana-mana unsur. Okey, kita ke seterusnya seperti mana dalam buku teks lah. Buku teks kamu ni dia tulis apa? Gas adi bersifat tidak reaktif. Okey, gas adi ni apa? Gas adi ni nama lain bagi ni lah, kumpulan 18 ni. Nama lain bagi unsur-unsur yang terdapat dalam kumpulan 18 ni, kita panggil dia gas adi. Gas adi bersifat tidak reaktif secara kimia, maksudnya dia tidak akan bergabung dengan mana-mana unsur dah. Sebab apa? Petala yang terakhir dia sudah pun penuh dengan elektron. Dia dah 8. Jadi dia tak akan bergabung mana-mana ni dah. Okey, gas adi telah mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil, menyebabkan atom gas adi tidak menderma, menerima atau berkongsi elektron dengan atom unsur lain. Gas adi wujud sebagai monoatom. Okey, tadi kan saya lukiskan kamu tadi mengenai petala valence tadi, yang kamu tengok tadi, yang mana sesuatu elektron tu kan, atom tu. Okey, kita lukis macam ni. Okey, jadi yang pertama mestilah 2 sahaja. Kemudian barulah kita boleh lukiskan yang bakinya lah. Okey, kalau yang berhujung dia ni, valence dia 8, kita panggil dia oktet. Kalaulah dia punya ni hanya 2 sahaja, macam ni contohnya helium, jadi kita hanya lukis macam ni lah. Okey, buatkan dia punya atom, buat macam ni, 2. Okey, 2 unsur ni dia hanya ada 2 je elektron valence dia, kita panggil dia duplet. Maksudnya dia sudah pun stabil, dan dia takkan bergabung dengan mana-mana unsur dah. Dan bila mana keadaan sini kita panggil duplet. Yang ni pula dia ada 8. Di hujungnya dia elektron valence dia 8. Maksudnya dia stabil. Kita panggil dia oktet. Jadi kestabilan duplet atau oktet itu maksudnya dimasukkan dalam ayat ni lah. Dan dia tidak akan menderma ataupun menerima dengan unsur lain. Jadi dia wujud sebagai monoatom. Monoatom maksudnya dia sendiri-sendiri dia sahaja. Kalau macam helium, dia wujud sebagai helium sahaja. Dia tak perlu bergabung dengan mana-mana atom lain. Itu dimasukkan dalam kestabilan gas adi ni. Okey, tadi kita dah terangkan mengenai sifat kimia dia lah. Sifat kimia dia senang saja. Dia tak akan bergabung dengan mana-mana unsur. Bagaimana pula dengan sifat fizik dia? Sifat fizik dia apabila menuruni kumpulan. Okey, yang dimaksudkan dengan apabila menuruni kumpulan, maksudnya bermula daripada helium, kita turun ke neon, turun ke argon, turun ke krypton, turun ke xenon, turun ke radon ni, kan? Kita turun ke sini. Ini dimaksudkan dengan menuruni kumpulan. Okey. Jadi mereka membandingkanlah, dia bandingkan antara helium, neon, argon, krypton. Kita nak bandingkan unsur-unsur yang terdapat dalam kumpulan ini, kan? Apabila kita turun, makin kita menurun ke bawah, apa yang terjadi? Okey, saiz jejari atom unsur semakin bertambah disebabkan oleh pertambahan elektron dan bilangan petala yang berisi elektron. Okey, jadi kalau itulah sebab tu lah saya nak suruh kamu berlatih melukis sebenarnya. Kamu latih lukis, kan? Di mana kamu tengok dekat muka surat belakang ni, iaitu jadual petala. Jadual petala ni penting ya dalam kamu punya pembelajaran kimia. Kamu tengok sini. Okey. Apa jadi? Helium, dia punya nombor proton dia 2. Kemudian dia punya neon 10, argon 18. 2, 10, 18.
Jadi kamu bolehlah berlatih untuk melukis dia punya gambar rajah unsur dia tu. Macam contoh sini adalah bermula dengan helium, okey 2. Argon tadi 10. Lagi ada neon. Neon sini 10. Argon sini 18. Okey, jadi kamu cuba lukis. Okey, okey ni untuk helium helium. Okey, kita lukis dia punya nombor dia punya nukleus dia buat orbit pertama. Jadi dia hanya 2 sahaja. 2. Okey, jadi kita lukis 2. Okey, kita bandingkan dengan sebelah dia neon. Okey, ni neon. Neon. Okey, kita lukis nukleus dia dan buat orbit. Dia ada 10 1 2. Dah habis 10 Tolak 2 8. Okey, jadi kita kena lukis satu lagi. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Kemudian argon. Okey, jadi kita lukis. Lukiskan dia punya nukleus. Okey, yang pertama, petala pertama 1 2. Kemudian okey, ni tolak 2 dah jadi 10. Jadi yang kedua ni kita tetap kena lukis 8. Sebab apa? Dia hanya muat 8 sahaja. Jadi kita dah guna 10. Tinggal lagi 10 dah guna. 18 tolak 2 berapa? 18 tolak 2 16 kan? 18 tolak 2 16. Okey, lepas tu tolak 8. 16 tolak 8 yang kita lukis ni tinggal lagi 8. Jadi kita kena lukis lagi. Satu lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Jadi kamu perasan tak apa yang dilukis dalam gambar ni? Jejari daripada tengah ni, pusat ni ke sini. Makin besar ni ke sini. Makin panjang kan? Ni ke sini. Jejari dia makin lama makin memanjang. Jadi secara logiknya dia punya besar unsur dia tu kan, makin lama makin besar. Ni membesar. Jejari dia semakin lama semakin membesar. Kamu tengok 0.05 ni nanometer nanometer. Jadi dia makin besar. Jadi bila mana dia makin besar, kita dapat tahulah dia punya saiz dia makin bertambah, makin lama makin bertambah. Dan bila mana pertambahan dia bertambah makin jejari ni, daya tarikan dia sebenarnya semakin kuat. Apa-apa unsur saja semakin lama semakin bertambah dia punya jejari dia akan semakin kuat menarik antara satu sama lain. Sebab itulah kamu dapat tengok takat lebur dia semakin lama semakin meningkat. Daripada negatif 270, dia makin lama makin meningkat, sampailah negatif 71. Okey, ni paling sejuk ni paling sejuk. Naik. Ni agak panas sedikit lah walaupun negatif. Walaupun negatif. Tapi berbanding dengan yang ni lebih sejuk berbanding yang ni. Jadi makin lama makin meningkatlah dia punya takat lebur. Maksudnya lagi tinggi haba diperlukan untuk memecahkan daya tarikan antara atom-atom. Begitu juga dengan takat didih. Kamu tengok takat didih dia makin lama makin meningkat juga. Sebab apa? Sebab tarikan antara atom-atom ni sangat kuat. Jadi kamu perlukan haba yang lebih tinggi untuk memisahkan mereka. Dari segi ketumpatan pun kamu akan dapat tengok makin lama makin meningkat. Sebab apa? Secara logiknya macam itulah, semakin besar sesuatu atom tu semakin tumpatlah dia kan. Jadi daripada situlah, daripada lukisan gambar tu kamu dapat tengok bahawa saiznya makin bertambah, semakin menurun daripada graf tu, semakin menurun daripada kumpulan dia tu, dia semakin membesar dia punya saiz dia. Jadi bila mana dia semakin besar, dia akan menarik lebih kuat antara atom dengan atom yang lain kan. Jadi dia bila mana dia besar, daya tarikan antara atom ni kan, dia akan lebih kuat. Dia tarik antara satu sama lain. Tapi kalau macam dia kecil sikit, jadi dia tarikan dia tu tak berapa kuat.
Itu yang terjadi pada yang atas kali itu, helium. Tapi makin menurun, dia semakin kuat dia punya daya tarikan dia. Okey, apakah kegunaan unsur kumpulan 18 dalam kehidupan harian kita? Sebenarnya unsur-unsur ni sangat penting dalam kehidupan harian kita. Mungkin kamulah tak perasan. Kita hari-hari kita pakai sebenarnya. Hari-hari kita pakai. Kamu tak perasan lah. Contoh yang pertama ialah helium. Helium ni digunakan untuk apa? Untuk belon kaji cuaca. Mana digunakan di dalam tangki oksigen penyelam. Jadi dia akan tambah sedikit lah helium. Dan helium ni dia bersifat ringan. Bila mana kamu letakkan dalam belon, dia akan terbang lah. Dia terbang. Sebab apa? Dia bersifat ringan. Jadi dia lebih ringan berbanding udara yang berada di kita, sekeliling kita ni, menyebabkan dia boleh berterbangan. Kemudian satu lagi, lampu iklan. Lampu papan iklan yang kamu tengok biasa kat kedai-kedai makan kan. Tulis open kan. Lampu yang klip-klip masa raya tu kan. Itu dalam tu sebenarnya ada neon. Dalam tu ada neon, gas neon kan. Argon pula diisikan dalam mentol elektrik. Mentol yang kamu tengok kat rumah tu, ada mentol tu, sebenarnya itu adalah dalam mentol tu ada argon, ada gas argon. Dan juga membekalkan atmosfera lengai dalam kerja mengimpal pada suhu yang tinggi. Bila mana dia orang nak buat kerja-kerja pateri, nak cantumkan antara besi, memang kena ada gas argon ni kan. Dan krypton ni dia digunakan sebagai lampu layar, lampu denyar kilat pada kamera. Yang biasa lampu yang berkelip tu kan. Tapi tu dulunya, sekarang ni jarang dah pakai kan. Tapi untuk yang kamera yang mahal-mahal lah, biasa kamu tengok tu kan, yang dia pakai flash tu, itu dalam tu sebenarnya dia ada pakai tu krypton. Digunakan dalam laser untuk rawatan retina mata. Jadi retina mata yang dia laserkan mata tu, sebenarnya dia pakai ni krypton tu. Xenon ni pula digunakan dalam lampu rumah api. Lampu rumah api ni kalau kamu perasan dia sangat terang kan? Dan mereka menggunakan xenon. Digunakan dalam ubat Views. Xenon pun ada function dia. Radon ni pula digunakan untuk merawat kanser. Sebab apa? Dia boleh mengeluarkan satu cahaya yang terang lah. Cahaya yang terang, kegunaan dia untuk membunuh sel-sel kanser. Jadi itulah semua antara kegunaan-kegunaan kumpulan 18 ni dalam kehidupan kita, yang mana nak tak nak kamu kena hafal lah serba sedikit ya.